Bismillahirrahmanirrahim. Memetik kata-kata Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, babi, minta maaf, di hutan pun juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan pun juga bekerja. Persoalannya, andai pendidikan ini suatu institusi yang sangat mulia, bagaimana cara dan kaedahnya untuk kita meletakkan institusi yang kita sayangi ini di tempat yang layaknya ia berada, setinggi mungkin nun di atas sana. Yang berbahagia, Datuk Dr. Mahendra Singh, Koordinator CDL, Dr. Hajah Zalina Muhammad Tahir, juga Koordinator CDL, and most welcome to CDL session, Dr. Kari Kumpalanin, all the way from Oulu, Finland, dan juga pada hadirin dan hadirat yang sudi hadir dalam sesi CDL pada petang ini. Ayuh, kongsikan pendapat hadirin dan hadiran sekalian tentang apa yang saya introkan sebentar tadi untuk kita kongsi idea bersama dalam ruangan chat di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta CDL Hands-on Online Session. Pada hari ini kita menginjak kepada sesi ke-93. Kita berlangsung secara terus dalam talian untuk menemui anda. Hi, hello, my name is Cikgu Ija daripada SMK Seri Bintang Selatan selaku moderator anda pada petang ini. Terima kasih buat semua peserta CDL yang sudi hadir mahupun berada di dalam talian dan tidak kira di mana anda berada, sama ada di Malaysia, Brunei, Singapura mahupun di mana sahaja anda berada, kita sehati sejiwa disatukan dalam CDL Hands-on Family. Kehadiran anda semua amatlah dialu-alukan dan kami amat hargai. Tentunya penonton berkira-kira melihat wajah moderator yang mungkin lain daripada poster yang disebarkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan bicara, eloklah kita sama-sama doakan rakan CDL partners kita yang tidak dapat hadir, iaitu Cikgu Juhaida yang merupakan moderator yang sepatutnya pada petang ini kerana di atas kekangan kesihatan. Marilah kita panjatkan doa semoga beliau dikurniakan kesihatan yang baik dan boleh meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan yang indah ini. InsyaAllah. Baiklah, saya yakin hadirin dan hadirat sekalian tertunggu-tunggu akan sesi snippet yang selalunya disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra. Tanpa membuang masa lagi, eloklah kita serahkan mikrofon ini kepada Dr. Mahendra yang berada di Oulu, Finland. All the way. Okay, the floor is yours, Dr. Mahendra. Okey, selamat petang sekali lagi dan selamat pagi dari Finland. Kita berada 5 jam di belakang waktu di Malaysia. We are 5 hours behind Malaysia and thank you very much for joining the session today. This is our second session from Finland. Last week kita ada semua yang ada bersama saya dekat 7-8 orang daripada Malaysia yang telah juga menyampaikan snippet, sub-snippet sedikit daripada mereka semua. Dan hari ini tajuk kita ialah Education and Well-being of Students in Oulu, Finland. Well-being murid di Finland ni adalah menjadi keutamaan yang besar kepada masyarakat dan juga sistem pendidikan di negara Finland ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan masih ingat banyak kali saya utarakan kata hikmah atau kata slogan atau peringatan mesra bahawa think Maslow before Bloom. Dan di sini kita boleh nampak perkara think Maslow before Bloom itu, we can see that in action, di mana well-being of students is always given an priority. Bersama saya hari ini, together with me today is Dr. Kari Kumpulainen.
And Puan Eja, you sebut nama dengan tepat. You mentioned the name perfectly well. Am I right, Dr. Kari? Yes, you are. Thank you. It's my pleasure to hear. Thank you. Okay, so Dr. Kari is the director of the teacher training school in the University of Oulu. Now, what does this mean? Bila kita lakukan latihan semasa ijazah kita pergi untuk praktikum, kita pergi ke sekolah di luar. Tetapi di University of Oulu dan 8 universiti yang lain, sekolah berada dalam universiti. So, amalan latihan atau praktikum itu dijalankan di sekolah tersebut dan semua guru-guru di sekolah tersebut, all the teachers in the school adalah guru yang telah dilatih untuk menjadi mentor kepada guru pelatih. They have been trained to provide mentorship yang memang menyerlah untuk membimbing guru pelatih, student teachers, untuk ke arah nak dapat certification mereka sebagai guru. So, itu latar belakang sedikit. Tapi saya sebut bahawa seperti saya sebut tadi, well-being of students itu adalah sangat penting. Minggu lepas pun saya bacakan slogan ini dan memang bermakna it's easier to build strong children than to fix broken adults. Makna dia cukup mendalam. Biarlah kita, ada pepatah Melayu juga, saya merentuh buluh biarlah daripada rebungnya. Ya, saya ingat. So, they are firm believers dan ingat, kata hikmah ini bukan wujud 50 tahun yang lepas, tetapi daripada tahun 1855 oleh Frederick Douglass. So di Oulu, Bandar Oulu yang ada 200,000 penghuni dan universiti dan beberapa sekolah memang hebat. Every school in Oulu is a well-being school. So, kesejahteraan murid dan guru itu adalah amat diutarakan. Dan dalam orang mungkin tertanya apakah tiang utama yang menyokong Finnish education system ini adalah 3 perkara. Equity, trust and responsibility. Dan anda dengar pada minggu lepas, umpamanya bila trust, dia di negara Finland tak ada pihak nazir. So, guru-guru akan mengambil responsibility. There are no inspectorates. Dan equity, walaupun sekolah itu jauh di utara Finland, tetapi dari segi geographical, dari segi kemampuan skalanya, sokongannya adalah cukup padat. Seperti juga negara kita, kita pun amalkan perkara ini. Hanya beberapa amalan yang kita mungkin boleh dapat sedikit ilmu daripada mereka dan amalan yang terbaik. Ya? So responsibility juga adalah satu perkara yang sangat diutamakan. Kalau student punya schools ecosystem of well-being, apa sebenarnya ekosistem well-being ini? Yang pertama, pendidikan, murid datang ke sekolah untuk belajar. So, schooling is equal to learning. You must make sure learning happens. 99.6% murid mereka akan berjaya selepas pembelajaran pengajian di peringkat menengah. Safety, the safety of students is very important. Di sekolah dan juga di luar dan sebagainya. Dan apa pula, macam mana wujudnya participation? Participation kerana murid mesti terlibat, dilibatkan, tidak dikecualikan, tidak ditinggalkan whenever dalam kelas aktiviti atau di luar kelas. Participation of students is important. Dan murid-murid digalakkan untuk komunikasi yang sihat, collaboration. Apa juga aktiviti banyak beri tumpuan kepada kolaborasi di antara murid. Kerana itu adalah ekosistem of well-being. Nampak mudah,
perkara yang kita juga lakukan di Malaysia. Learning kita utamakan, safety of students kita utamakan juga. Kita juga utamakan perlibatan murid dalam aktiviti dan kita juga mengutamakan kolaborasi. So 4 perkara ini yang diutamakan dalam ekosistem or well-being of students. So for the next slide, I will pass over to Dr. Kari. And apa sebenarnya the student services dan sebagainya. Thank you. I hand over to you. You unmute. Okay, everybody, it's good to meet you. I'm Dr. Kari Kumpulainen, and just like Dr. Mehander mentioned, I'm the director of Oulu University Teacher Training School. And today it's my great pleasure to talk with you about well-being in general. So I will share my thoughts by using 3 different slides. Could you please turn? I turned it off, unmuted. Yeah, but also the coming sound. All right, perhaps we can cope here. So I will talk for you about student welfare services and pedagogical support, daily routines, and also how other actual school practices can enhance learning and well-being when we are talking about our students. So let's start with this student welfare services and pedagogical support, which we will offer. I have divided this topic to 4 different levels. So when we are talking about how school community can support welfare inside the building. So it starts every morning when students and staff members, principals, teachers, they arrive to school. Perhaps doorman is waiting for you. Do you get a smile, or what is the first expression in the morning when you arrive to your school? It's very important. Dr. Meander already mentioned this safe issue. In Finland, I can tell you that the physical safety, it's not a big issue for schools. Children are coming very freely to school. Normally they are walking, quite often they are biking, sometimes using buses, but normally the way they come from home, it's quite safe. But if we are talking about mental safety, it's another issue, and we have to concentrate on mental safety here. So how to start the day, how to finalize, and one important thing which we have to remember on community level is how do we follow the well-being? How do we collect feedback? Do we remember to ask that how are you today and make notes on that? We have to understand that people, they are not machines. We need rest. Nobody can work 24/7, and especially that is valid with students. What about individual level? I'm sure that there are cultural differences, how we think, what is the concept of well-being, but basically they are very simple things. How we greet each other, perhaps how we shake the hands, how polite we are for each other, and do you smile or not? I have been hiring hundreds and hundreds of teachers and principals during my 40-year career. And one of my leading principles is this, that hire the smile and teach the job. So personality means very much for me when I'm hiring teachers. If you smile and you are kind of a good person, I know that next 40 years will be very easy. So everybody can learn the techniques and contents and subject, but not everybody has the smile which is needed.
Multi-professional teamwork is needed in school level, and in Finland, I can say that in every school we have a team which duties to concentrate on well-being. They are organizing events for students and teachers, principals, whoever, and quite often this team is multi-professional. So we have teachers, special teachers, psychologists, medical doctor, nurse, whoever is needed to participate. And very important role is also when we are talking about parents. They have so much talent, and please use that talent every day. In Finland, we started using parents when we developed curriculum. Each family, each parents were asked what kind of education your child and children need, and we asked them to participate. We organize frequently parent meetings. I don't say weekly, but perhaps every now and then, perhaps once a month, teachers are meeting parents, and in groups, but also individually. Let's move on. Next slide, please. So daily routines, they are very important to follow when we are talking about well-being. And in Finland, we are very happy that about 40 years ago, we got a law which says that school has to offer healthy lunch for every student in a school. It's totally free, and we have to do that by the law, and we will do it with a pleasure. Another thing is breaks. School days in Finland, they are organized in primary school especially, so that we have 45 minutes teaching, and after each lecture we have 15 minutes break, and teaching 45 minutes and again 15 minutes break. And that is kind of frequent, which comes every day, and breaks are needed. Children are going out and having outdoor activities, and then they will refresh their mind, and when they return to classroom, so they are more than eager to learn again. Mornings are important in many rooms, classrooms. Students and teachers come together in the morning. Perhaps they are singing together, perhaps reading something together, just to have a soft start for the day. Session and movement, they work hand in hand. If you move, shock, whatever, then you need to relax. Reading is a wonderful way to relax. I can tell you that in Finland we are heavy readers. Still, we have only 5.6 million people living in this country, but last year our libraries were in heavy use. We borrowed 90 million books from our libraries, so quite many books per each person during the year. Next slide, please. So school practices which we use to enhance learning and well-being. In our country, we have launched years ago a program against bullying, meaning that whenever something happens, we have a systematic way how to handle it. We call students to talk to each other in the presence of teacher, of course. Sometimes if it's needed, if it's more serious, then we call the parents, and we have to deal all those incidents immediately when something happens. We have another project which is running in the whole Finland in every single school. The name of that project is Schools on the Move, which means that we encourage very much our students, but also staff members to move. We all know that sitting kills. If you are sitting hours and hours and hours, sooner or later you can find that it was not so healthy.
So we encourage very much people to move during the breaks and other ways as well. Positive pedagogy is one thing which we are talking about very much. During the school days, we don't try to find what are the weaknesses of our students, but we try to concentrate what are the positive, where are you good in? And then encouraging, you are so good, you are doing this so well, please keep on going. If somebody is not so good, we don't remark it. But when he or she is good, then we tell how you are so great. So we concentrate on positive things. And actually in many schools, including our university school, we have hired people who are concentrating on motivating students. Each morning when our students come to school, our school motivators, they are waiting them, they are greeting them and saying, did you sleep well last night? Welcome to school. Perhaps you have heard that a long time ago, one guitarist called Carlos Santana, one of my favorite musicians, he made one great song which name is Let the Children Play. And he's playing that nice song and singing, and only lyrics in that song he's repeating, let the children play, let the children play. This is something which enhances well-being. So in the future, please listen to Carlos Santana and let the children play. Thank you for listening. It was my pleasure to meet you. Yeah, thank you very much, Dr. Kari. Just now you have mentioned about something that interesting for us to know more and further about, which is the break for outdoors activities and play during the session, teaching and learning session. I would like to hear more and further how long the break is and what kind of the outdoor activities does the students usually do during the breaks. Yeah, thank you for your question. So normally the break is 50 minutes. So 45 minutes teaching and following 50 minutes break. And during the break, primary school children, they are supposed to go out. It doesn't matter if we have snow or raining or whatever, they are supposed to go out to get some fresh air. And there are always some teachers who follow just to see that everything goes smoothly and you can play sports there, you can talk to your friends, whatever. Nobody forces you to do anything, but we just encourage people. So it's, yeah, that's how it works. Yes, yeah, it seems like Thank the you, synergy between the Dr. component Kari. ecosystem will boost the system to the great place. Okay, kita teruskan sesi ini kepada Dr. Mahendra sekiranya ada Yes, thank you. Thank you. Yeah, you should say it loudly, they can hear you. Yeah, just terima kasih. So terima kasih daripada Dr. Kari. Beliau pernah datang, he has been to Malaysia 3 times, but in the last 1 year twice, right? So he has visited schools in Malaysia as well, and is familiar with Malaysia. So thank you Dr. Kari, and terima kasih kepada semua. Kita masuk ke slide akhir. Ini adalah gambar-gambar sesi kami tadi. Profesor yang anda lihat di sebelah kiri itu ialah Profesor Pekka Kes, Profesor Pekka Kes. Oh, you understand bahasa? Yes, no? yes. Profesor Pekka Kes sudah ada 2 PhD, sekarang akan tamatkan PhD yang ketiga. Ada 2 masters, 1 bachelor degree, and 3 PhD. Yang PhD yang ketiga dekat-dekat nak habis dah. So you can imagine lah dia punya the love for knowledge and the love untuk ilmu. Ini adalah sesi-sesi kami di sini semasa
especially last week, dan minggu ini kami ada dalam satu seminar bersama dengan peserta dari beberapa buah negara yang lain. So last slide please. So Datuk, terima meaning kasih that kerana a sabar. a very knowledgeable professor, I would say. And hopefully Datuk Mahendra will bring something for us, especially to our teachers in CDL. Yes, definitely. Tanpa diberitahu saya sudah mula rancang pun. Very good. So this trip has been very informative for me as well. This is my first time in Finland as well. And ke arah depan tu saya dah tahu apa benda yang kita nak belajar daripada mereka dan apa benda yang mereka boleh belajar daripada kita. It's two-way. It's learning both ways because we have also very strong multicultural foundations in our teaching and learning. Beberapa masalah yang kita juga pandai untuk selesaikan. Of course, we will have more sharing sessions tentang pendidikan di Finland. Kita ambil yang terbaik untuk sistem kita, kita kongsikan dan kita doakan supaya sistem pendidikan kita pun sudah menyerlah, boleh menyerlah lagi. We are good, but we can be better. But however, we can be the best in what we do. Why not? Right? Yes. Lanskap di antara kedua-dua negara adalah berbeza, tapi kita lihat yang mana boleh diselipkan dalam apa yang kita lakukan, mungkin secara kecil-kecilan. Remember, kita punya bilangan murid 5 juta. Population negara Finland adalah 5 berapa juta. So anak murid kita hampir sama banyak dengan population negara Finland. So dari situ pun kita boleh nampak bahawa ada perbezaan. So kita kena ambil dan lihat mana satu-satu perkara tu yang terbaik. Dan kita boleh selitkan dalam sistem pedagogi kita yang sedia ada. Yang tidak mungkin ada setengah tu tidak memerlukan peruntukan pun untuk dilakukan. Umpamanya macam well-being, beberapa amalan well-being juga. Of course, ya. Kita pun ada bantuan makanan dan itu adalah untuk murid B40 umpamanya dan sebagainya. Ingat, bilangan murid kita hampir sama dengan population negara mereka. Yeah. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya dan dalam minggu lepas dan minggu ini sesi snippet kita panjang sedikit, tetapi saya anggap adalah sesuatu yang akan merugikan kalau saya tidak berkongsi daripada sini. Sepatutnya saya bersama dengan Dr. Sari, tapi Dr. Sari dia terpaksa ganti seorang lagi untuk sesi yang sedang berlangsung di bilik kuliah sebelah ni. So bila Dr. Sari di situ, Dr. Kari dia kata dia akan bersama dengan saya dan rakan-rakan saya yang lain yang datang dari Malaysia berada untuk bersama dalam sesi yang itu. Dr. Sari dah masukkan his message. Thank you. It was a great pleasure to meet all of you today. Mereka adalah baik hati, sama juga macam kita orang Malaysia, mudah untuk bergaul, mudah untuk didekati. Ya. Dan budaya ada setengah DNA tu kita, as part of our DNA, something similar to the Finnish people. Ya, itu yang. Dan 2 hari lepas, Duta Malaysia ke Finland daripada Helsinki datang ke Oulu. Naik kapal terbang 1 hour flight bersama kami untuk 2 hari. So he wanted to be involved. He came all the way. Dan semalam dia pun join sesi seminar juga. Panjang hari. He was with us. So it has been a good experience. So tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book, they can hand you a journal. Buku adalah beban latihan untuk minda. Marilah kita sama-sama menerokai ilmu daripada pelbagai sumber. Ilmu itu boleh datang daripada mana-mana pun. And remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Have a nice Friday. Have a nice weekend. I'm returning tonight. My flight is at 10 p.m. from Oulu.
Thank you very much, Dr. Mahinda. And also thanks, it's a great pleasure to be with you, both of you, Dr. Mahinda and also Dr. Kari. Most welcome. Alright, so di sini kita boleh simpulkan daripada perkongsian sebentar tadi, ini menunjukkan bahawasanya sinergi komponen dalam ekosistem pendidikan tu boleh dilonjakkan lagi dengan ekosistem well-being yang terdiri daripada komponen learning, safety, participation dan collaboration, di mana sekiranya keempat-empat komponen ini bersinergi bersama-sama, maka akan terhasillah satu sistem yang membolehkan apabila murid hadir ke sekolah, schooling proses berlaku and learning proses juga berlaku serentak. Dan kemenjadian murid semestinya akan tercapai semaksimum yang mungkin, insya-Allah. Baiklah, kita menginjak kepada sesi perkongsian ilmu pada hari ini, iaitu pada siri 93 ini, CDL Hands-on Online Session membawakan topik yang agak menarik dan lain daripada kebiasaan kerana ada penampilan dua insan yang sangat hebat yang hadir bersama kita untuk berkongsi tentang tajuk yang saya kira agak menarik ini. Jadi, diingatkan sekali lagi objektif dalam CDL Hands-on. Eja, sebelum anda sebut tentang objektif, so kami minta undur diri dan we're going to join the next session. So thank you very much. We will leave the session now. All right, bye. Thank you very much, Dato, and also Dr. Kari. Bye, see you again. Bye, bye. Thank you so much. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Okay. Untuk objektif sesi ini ialah yang pertama, kita ingin berkongsi ilmu dan kemahiran bersama-sama dalam membangunkan kompetensi guru. Dan selain daripada itu juga kita ingin meningkatkan keupayaan untuk berfikir dan juga menyelesaikan permasalahan yang mungkin kita hadapi hari ini dan mempunyai kesamaannya daripada apa yang kita bincangkan dalam sesi ini. Selain daripada itu, ambillah peluang ini untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan bersama-sama dengan ahli-ahli CDL yang hadir dalam sesi ini, dan juga kita sedikit sebanyak telah membuat satu jaringan antarabangsa pada petang ini. Alhamdulillah. Okey, peserta-peserta sekiranya ingin mendapatkan info lanjut tentang apa yang ditawarkan dalam CDL Hands-on Session ini, bolehlah mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL dan pendaftarannya adalah percuma. Dan sekiranya telah berdaftar, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima email dan semasa ke semasa menceritakan tentang apa perkembangan terkini tentang CDL. Dan ingat, perkongsian CDL akan sentiasa berlangsung pada hari Jumaat. Temu janji kita selama 1,5 jam mulai pukul 3 petang sehingga 4:30 petang. Baiklah, untuk sesi seterusnya kita tampilkan dua insan hebat yang akan bersama dengan kita, iaitu Cikgu Norsiah, iaitu seorang guru cemerlang, Cikgu Norsiah binti Muhammad. Seorang pemegang Bachelor Science Matematik daripada University West Texas State, iaitu di Texas, USA, dan merupakan guru cemerlang sains yang kini berkhidmat di SMK Megat Dewa. Beliau bukan datang berseorangan, beliau menampilkan bersama-sama dengan kita, iaitu pengetua SMK Megat Dewa, iaitu Puan Nur Anizah binti Jamal yang bersama-sama dengan kita. So, Puan Anizah adalah merupakan setiausaha MPSM daerah Kubang Pasu dan juga merupakan AJK Majlis Pengetua Sekolah di negeri Kedah. Beliau juga aktif membentangkan amalan baik program Mencari Siti. Nanti kita tanya beliau apa itu Mencari Siti ni di peringkat negeri Kedah, sehingga melayakkan beliau menjadi seorang pengetua contoh. Dan pengetua yang bagus adalah daripada sekolah yang bagus yang dibimbing, dan insan yang dibimbing yang ditampilkan pada petang ini juga merupakan tidak kurang hebatnya, iaitu Duta Guru KPM Yayasan Petronas Kohort 1 dan juga merupakan bendahari AMT Persatuan Duta Guru. Dan beliau juga merupakan winner of 2022 Sir Cyril Taylor Young Leader Awards, iaitu satu award antarabangsa yang telah dimenangi. Alright, tahniah kepada kedua-dua insan hebat ini, iaitu Cikgu Norsiah dan juga Puan Nur Anizah. Selamat datang ke CDL.
Cikgu Norsiah dan juga Puan Nur Aniza. Okey, terima kasih Ijah. Apa khabar Ijah? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum Puan Nur Aniza. Sihat ke? Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih Ijah. Macam mana cuaca di Kedah sana petang ni? Alhamdulillah cuaca elok. Sejuk aja, tenang aja. Okey, membawakan topik kefahaman melalui reka bentuk KMR dan STEM bersepadu pemangkin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ia juga merupakan satu tajuk yang mungkin tidak asing lagi kepada guru, tapi how to, bagaimana melaksanakannya, kita tanyalah kepada Cikgu Norsiah. Okey, the floor is yours, Cikgu Norsiah, silakan. Okey. Terima kasih Cikgu Ijah selaku moderator kita pada petang ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani kepada semua penuntut slot CDL pada hari ini. Okey, jadi sebelum saya mengupas tajuk saya, kefahaman melalui reka bentuk ataupun KMR dan STEM bersepadu, pemangkin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua guru di Malaysia kerana pencapaian, saya rasa pencapaian cemerlang keputusan SPM tahun 2022 baru-baru ni, kemarin lah. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam kupasan topik saya pada hari ini. Jadi saya ingin petang-petang ni lah nak ajak kita tengok kartun sikit. Tengok kartun. Okey, Cikgu Ijah. Tanya Cikgu Ijah lah. No? Kalau tengok ni, tajuk dia Rahsia Sabar. Apa Cikgu Ijah boleh interpret? Nampak tak? Rahsia sabar ni berkaitan dengan hidup ni. Kalau saya lah kan, tiap-tiap hari kita kena sabar. Ya tak? Ya, tiap-tiap hari kita kena sabar. So kalau tengok sini, yang diterima setiap hari datang dengan pelbagai dugaan dan setiap hari kita perlu diuji dengan kesabaran yang tinggi. Okey Cikgu Ijah. So kalau tengok kat sini, lelaki ni dia galah batu. So kalau kita nak ibaratkan macam kita lah. Kita banyak tanggungjawab, banyak tugas yang kita kena pikul semasa di sekolah. Kan? So maksudnya memang lalu kalau apa saja tugas, tambah-tambah bila sekolah baru buka, dapat senarai tugasan tu kita akan rasa, ada yang rasa wah banyaknya. Kan? Sabar, mampu buat ke tak? Kan? Tapi sebenarnya semua orang mampu buat. Semua orang mampu buat. So jadi kalau kita rasa bebanan yang kita ada ni, macam kartun ni lah tunjuk, dia rasa dia dah terbeban dah menanggung batu ni, tapi dia tengok kawan sebelah lagi tanggung juga batu tapi relax saja. Kan? Jadi kat sini dia menghampiri kawan sebelah lagi tu, so dia tanyalah, tak stres ke? Memang bila kita dapat tugasan-tugasan kat sekolah tu kita akan rasa stres. Jadi AJK, setiausaha, banyak setiausaha yang kita kena pegang kan. Tapi maksudnya memang semua akan menghadapi rasa terbeban, stres. Tapi jika kita berfikiran positif, kan, saya rasa kita insyaAllah kita mampu menanganinya. So kita berbaik sangka. InsyaAllah segala-galanya akan berakhir. Memang kita rasa banyak bebanan kita. Tapi bila kita buat, pelan-pelan kita buat, akhirnya kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya ujian-ujian yang ataupun bebanan yang kita hadapi. Betul tak Cikgu Ijah? Okay. Jadi kawan tu merupakan, bagi saya lah, kawan merupakan pelengkap untuk kita yang dapat membantu kita jika kita ada masalah. Okey, so sebelum saya nak pergi lagi, saya nak penonton cuba jawab apakah yang anda ingin belajar untuk penambahbaikan PDP anda. Boleh tak? Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ruangan chat ataupun boleh aktifkan maklum balas. Dan juga boleh gunakan Mentimeter ini, boleh scan dan berikan maklum balas dalam Mentimeter ini.
Okey, dekat sini kita ada Cikgu Nosia, kita ada seorang responden di sini, Cikgu Manisah daripada Pekan Pahang. Beliau menyatakan bahawasanya beliau ingin tahu tentang teknik belajar yang praktikal. Okey. Mungkin kita boleh tengok juga dalam Mentimeter. Boleh masuk tak? Saya cuba. Okey. Teknik ajar sains untuk murid pemulihan. Yes, teknik belajar, teknik mengajar murid. Okay, teknik tepat dan praktikal. Teknik mengajar murid yang berkeperluan khas. Ini teknik-teknik semua ni. Cikgu-cikgu kita perlukan teknik. Dan teknik meningkatkan ingin meningkatkan motivasi belajar kelas belakang. Menarik, menarik. Cara menarik minat murid yang lemah untuk memahami konten yang padat. Juga menjadi satu dilema jugalah kepada saya selaku guru yang mengajar subjek yang agak sukar ini. Okey, nampak tak? Nampak ada saya share screen? Tak? Tak nampak. Oh, kejap-kejap. Untuk Mentimeter. Kejap ya. Okey, dekat ruangan chat kita ada Cikgu AS, okey, inklusif dalam kelas bersama murid perdana. Okey, teknik untuk mengubah mindset murid tentang subjek kritikal. Juga menarik. Okey. Dan pada paparan Mentimeter juga kita ada apa ni? Teknik ajar sains untuk murid pemulihan. PDP menarik. Teknik mengajar yang berkesan. Teknik untuk murid lemah, minat belajar. Mostly teknik lah ya. Ya, mostly teknik lah. Okey. Okey, mostly kita tengok maksudnya cikgu-cikgu berminat kepada teknik. Yes. Akhirnya dia nak yang PDP yang berkesan lah kan. Kita nak kepada pelajar lah. Okey, so jadi objektif saya, okey. Objektif saya pada hari ini ialah saya akan menerangkan bagaimana pembelajaran secara inquiry. Dan yang kedua saya akan menerangkan kaedah pendekatan modular. Okey. Kemudian saya akan membandingkan proses pembelajaran tradisional dan backward design. Seterusnya bagaimana membina engineering design process ataupun EDP dalam pembelajaran model 5E. Dan yang akhir sekali, saya nak berkongsi dengan rakan-rakan semua bagaimana mempelajari beberapa amalan baik KMR dan STEM bersepadu di SMK Megat Dewa. Okey. Okey, Cikgu Ija, boleh tak saya nak minta seorang rakan kita yang berbangsa Cina untuk baca satu clause kat sini? Silakan, mungkin. Boleh tak? Kalau volunteer, ada yang volunteer? Boleh tak Cikgu? Kita terjah sahaja ni. Cikgu Go, boleh ke? Silakan Cikgu Go. Ataupun Cikgu Jun E. Cikgu Jun E, boleh tak bantu saya? Saya tak tahu macam mana cara nak sebut ni. Boleh? Ataupun ada mana-mana cikgu yang tahu bahasa Cina, boleh bantu kami berdua? Ada saya cuba. Okey, silakan Cikgu Tang Wai Mun. Terima kasih Cikgu Tang. Okey. 不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之，学之与行之而知哀。Okey, beginilah. Apa maksud dia Cikgu? Okey, dia cakap, sekiranya dia terlupa, kita mesti mengingatkan dia supaya dia lebih memahami. Lebih kurang maksud dia lah. Okey, terima kasih Cikgu. Okay. Tapi saya duduk dengar pura-pura sebab saya tak faham. Saya tak faham bahasa Cina kan. Jadi maksudnya betul lah Cikgu kata tu. Okey, so kalau if you tell me, I will forget. If you show me, I will remember. Dan you involve me, I will understand. So itulah sebenarnya yang saya ingin bawakan guru-guru, rakan-rakan semua tentang bagaimana kita nak PDP yang berkesan. Macam mana yang tadi Cikgu sebutkan dalam Mentimeter tadi lah. Okey, so dia ada beberapa ciri dalam pembelajaran dan pengajaran inquiry. Yang pertama, murid terlibat dengan soalan saintifik, peristiwa ataupun fenomena. So kat sini saya bawa satu contoh. Okey, ni Mary dan Anne, dia mengangkut air menggunakan baldi dari atas bukit ke rumahnya di bawah bukit.
Maksudnya ada ada air di atas lah, ada kolam air tu. Jadi dia terpaksa bawa ke bawah. So apa masalah dia? Apa masalah dia? Susah ke senang? Cikgu boleh respon, susah ke senang? Cikgu, mari kita apply apa yang diberitahu dalam slide kita sebelum ni tadi, iaitu marilah kita aktifkan ruangan chat dan juga feel free to unmute your mic. Cikgu, kita nak jadikan sesi ini adalah sesi 2 hala. Okey, di sini kita nampaklah dalam ruangan chat dah ramai cikgu-cikgu memberikan maklum balas di mana susah. Ya, susah. Semua kata susah. Maksudnya kena berulang beberapa kali lah kan. So jadi kat sini, maksudnya ciri yang kedua untuk pembelajaran dan pengajaran inquiry ini, murid meneroka melalui pemerhatian secara hands-on dan membuat penjelasan tentang apa yang mereka perhatikan. So maksudnya, kita bagi kebebasan pada murid untuk menyelesaikan masalah tu. Secara membuat hands-on, dia orang fikir. So di sini saya bagi contoh, maksudnya nak selesai masalah tu, saya nak buat kincir air. Kan? Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam makmal, okey, tapi masih lagi menggunakan aplikasi dalam sains. Contohnya kat sini maksudnya aplikasi dia mestilah aplikasi tekanan. So ciri yang ketiga, okey, murid mengumpul bukti dari pemerhatian dan menjelaskan konsep dan penjelasan. Maksudnya murid dah buat, tadi dah ada bahan. So kita nak murid sekarang ni, murid yang buat. So kalau tengok gambar kat sini, sebenarnya kita sebagai cikgu kita kena cuba dulu. Kan? So kita buat, maksudnya kita pun kadang-kadang kita kalau suruh pelajar tu, pelajar dia tak boleh buat lagi. Pelajar perlu dibimbing. So kalau kat sini ini adalah gambar menunjukkan bagaimana kami belajar macam mana nak buat menggunakan bahan-bahan yang disediakan. So yang seterusnya, ciri dia ialah pelajar memperluaskan pemahaman mereka dan mengenal pasti aplikasi penemuan mereka kepada situasi lain. So kadang-kadang kita tengok bila kita nak buat sesuatu, kita nak menghasilkan sesuatu inovasi, kita perlu contoh. Kita perlu kepada sokongan luar. So mungkin kita boleh tengok daripada internet. Contohnya bagaimana Al-Jazari menghasilkan kincir air. Okay, dan yang akhir sekali, murid memikir apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka telah mempelajarinya. So biasanya apabila pelajar dah buat, okay, so pelajar menghasilkan lakaran bagaimana inovasi atau produk dia tu berfungsi dan bercerita, maksudnya pelajar ni dah belajar. Mula dia memikir bagaimana nak menyelesaikan masalah, kemudian dia cuba menghasilkan bahan-bahan yang perlu digunakan, kemudian dia buat, dia kaji, dia uji dan akhirnya dia membentangkan apa yang telah dia buat. Jadi maksudnya ini adalah antara 5 ciri pembelajaran dan pengajaran secara inquiry. Jadi bila kita guna inquiry, sudah pastilah kita tidak, PDP kita itu ialah PDP yang menarik. Macam mana tadi cikgu tanya, macam mana nak buat PDP yang menarik? So PDP kita akan jadi menarik. Okey, seterusnya saya nak ceritakan bagaimana konsep kurikulum modular. Apa maksud modular? Modular ni dia berkaitan dengan kandungan, okey, dari segi tajuk, kemahiran, kan, dari segi bidang, kemudian pedagogi. Pedagogi menyampaikan kandungan tu mengikut urutan ataupun spesifikasi kurikulum. Kita susun untuk mengikut standard kandungan, mengikut standard pembelajaran dan kita menggunakan ataupun mengikut keperluan dan kesesuaian. Dan sudah tentulah setiap kali bila kita mengajar, kita mesti melakukan pentaksiran yang berterusan. Dan pentaksiran itu apa? Untuk melihat sejauh mana PDP kita itu adalah PDP yang berkesan. Sejauh mana pelajar itu belajar dengan kita. Kita tak nak kita mengajar, budak tidak belajar. Budak, jadi maksudnya kita mengajar, kita habis silibus tapi kita macam syok sendiri. Yang tu kita tak nak. Okey. Jadi bila menggunakan pendekatan modular, ada cikgu kata
susah. Banyak silibus kita banyak. Itu antara isu-isu yang dibangkitkan oleh guru-guru lah. Silibus banyak. Exam semakin hampir. Bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah ni? Salah satunya ialah kita boleh menggunakan pendekatan modular. Sama ada pendekatan modular itu secara linear ataupun pendekatan modular itu secara bukan linear. Jadi macam mana? Apa maksud dia secara linear ataupun secara bukan linear? Maksudnya kalau kata kita mengajar tajuk bumi. Tajuk bumi tingkatan 1, sains tajuk bumi tingkatan 1. Tapi kita tengok di dalam silibus geografi tingkatan 1 pun ada juga tajuk bumi. So maksudnya kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan, kita boleh berbincang dengan cikgu geografi, cikgu sains. Okey, kita buat sama-sama sebab konten dia boleh kata hampir sama. Okey. So kalau kata kita nak buat secara linear. Contohnya kita mengajar tajuk kelestarian. Tu dalam tu juga adanya tajuk tentang kalau tingkatan 5 lah kan. Dia tajuk kelestarian dan juga tajuk kelestarian tingkatan 5 dan satu lagi tajuk teknologi makanan. So maksudnya kita boleh, maksudnya bila kita mengajar tu, maksudnya kita tengok boleh tak topik ni digabungkan dengan topik yang akan datang. Bukan maksudnya kita kena ikut habis topik 1, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tak. Kita tengok boleh tak topik tu digabungkan. Contohnya bab 2 gabungkan dengan bab 5. Mengikut kesesuaian seperti yang disebutkan tadi. Okey. So bila ini ialah contoh RPH yang biasa saya guna. Maksudnya kalau kata dalam RPH saya tu, saya perlu merancang. Saya perlu merancang supaya aktiviti saya tu tersusun, menarik dan mencapai objektif. Mencapai bidang pembelajaran, standard kandungan dan standard pembelajaran. So maknanya kalau macam ni, ini contoh saya bagi sains tahun 4 dengan sains tahun 5. So kita tengok dia boleh gabung. Kalau sains tahun 4 ni, standard kandungan dia sumber tenaga boleh dibaharu dan sumber tenaga tidak boleh dibaharu. 7.2. Kalau tahun 5, standard kandungan 5.2, tenaga boleh dibaharu dan tenaga tidak boleh dibaharu. Maksudnya kita nampak benda ni kita boleh gabungkan sekali bila kita mengajar. Jadi maksudnya inilah yang kita panggil kita nak menggunakan pendekatan secara modular. Okey, so sekarang kita ada 3. Kalau kita nak merancang RPH, so kat sini saya senaraikan ada 3. Yang pertama, melaksanakan penilaian. Yang kedua, merancang aktiviti PDP. Dan yang ketiga ialah menentukan hasil pembelajaran. So saya nak rakan-rakan guru, penonton-penonton CDL, boleh tak susun antara 3 ni yang mana? Semasa cikgu-cikgu merancang RPH, cikgu buat yang mana dulu? Yang mana nombor 1? Boleh tak? Masukkan di ruangan chat. Yang mana satu kita nak letak? Yang cikgu biasa buat lah. Yang mana datang dulu? Yang mana yang cikgu rancang? Cikgu kena letak 3 sekali lah. Okay, rata-rata dalam chat ni, cikgu-cikgu mengatakan bahawasanya rancang hasil pembelajaran dulu. Rancang hasil. Lepas tu? Okey, kebanyakannya beri respon rancang. Ada sebahagiannya mengatakan menentukan hasil pembelajaran dulu. Okey. Kita ada nampak perbezaan. Okay. Terus kita tengok Nozuriani kan. Dia kata mula merancang, kemudian menentukan hasil pembelajaran, betul tak? Kemudian menilai. Okey. Yes. Ada lagi tak? Tak yang berbeza dengan susunan ini. Merancang, menentukan, okey, merancang, tentukan hasil. Ada tak? Susunan yang lain, menentukan hasil pembelajaran, merancang aktiviti PDP dan melaksanakan penilaian daripada Cikgu Nur Syafawati Zamzam. Nur Syafawati dia kata apa? Menentukan hasil pembelajaran dulu. Dia menentukan hasil, kemudian dia rancang aktiviti dan kemudian penilaian. Melaksanakan penilaian. Okey. So kita ada 2. Saya rasa kita boleh boleh tengok, kita buat perbandingan 2 antara Cikgu Zuraini tadi. Cikgu Zuraini. Zuraini dengan Cikgu Syafa. Okay. Syafa. Yes. Okay, Cikgu Syafa. Okey, so kita ada 2. So sekarang saya nak sentuh tentang
apa dia maksud kemahiran melalui reka bentuk. Sebab sekarang ni kalau sebut KMR, automatik dalam kepala kita akan ingat, oh tu TS25. Kami tak buat lagi KMR sebab sekolah kami bukan sekolah TS25. Betul tak? So selalu jadi macam tu. Okey, KMR ni sebenarnya proses dan struktur perancangan yang melibatkan kurikulum, penilaian dan arahan. So jadi idea utama dalam KMR ni apa? Memberi tumpuan kepada pengajaran dan penilaian untuk pemahaman dengan cara memindahkan pembelajaran. Jadi untuk KMR ni kita menggunakan backward design. Kita menggunakan backward design. So tadi Cikgu Zuraini dengan Cikgu Syafa, okey, kita tengok. Cikgu Zuraini kata mula merancang. Okey. Kemudian menentukan hasil pembelajaran, kemudian penilaian. Merancang. Okey, Cikgu Syafa pula dia kata menentukan hasil pembelajaran, kemudian merancang, kemudian Baru penilaian. laksanakan. Tak ada, dua-dua tak ada di sini. Kita tak boleh categorizekan ya, kita ada dua jenis kategori ni. Dua ni tak ada. Bandingkan dua kaedah iaitu kaedah tradisional dan kaedah backward design. Okey, cikgu mana ni? Cikgu tak ada nama. Tentukan hasil pembelajaran, kemudian rancang dan buat pentaksiran. Okey. Okey, so maknanya kita ada 3 lah. Kan? Yang saya nampak kat sini kita ada 3. Jadi saya rasa biasanya kita menentukan hasil pembelajaran. Kita tengok apa kita punya standard kandungan, standard pelajaran kita. Betul? Maksudnya kita rujuk kepada DSKP. Kemudian kita perancang nak buat aktiviti apa. Lepas kita rancang aktiviti apa, contoh nak buat eksperimen. Okey, kemudian barulah kita buat pentaksiran. Budak buat laporan, barulah kita gradingkan pelajar tersebut kan, markah dia. Tapi sebenarnya hari ini saya nak bila KMR ni dia menggunakan backward design. Backward design tu macam mana? Yang pertama memang kita menentukan hasil pembelajaran. Maksudnya kita rujuk kepada DSKP. Jadi kita tengok SK kita tengok SP kita. Kemudian dah kita tahu kita nak ajar apa, kita melaksanakan penilaian. Kita tentukan pentaksiran kita tu. Kita nak sekarang ni kita nak mengajar tajuk tu kita nak bagi TP berapa? Sebab kita ada TP 1 sampai TP 6. So maksudnya bila kita nak merancang aktiviti, kita tengok dulu. Kita nak bagi penilaian pentaksiran kita tu TP berapa. Jika cikgu-cikgu nak melaksanakan untuk TP 6, maka cikgu-cikgu kena merancang aktiviti ke arah TP 6. Kalau cikgu sekadar nak bagi TP 4 ataupun TP 3, maksudnya cikgu kena merancang aktiviti yang sesuai ke arah TP 4 ataupun TP 3. Okey. Jadi di sini saya ingin berkongsilah sekolah saya pada tahun 2021. Sekolah kami ialah sekolah mengikuti program TS25. So kami telah melaksanakan satu projek KMR yang dalam tu juga kita orang buat projek PBL dan ada elemen STEM bersepadu. Okey. So dalam projek ni kita orang melibatkan 4 subjek, iaitu subjek sains, subjek matematik, subjek bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So bagaimana kami laksanakan? Yang pertama, saya tentukan masing-masing tengok di SKP. So kita orang ambil tingkatan 1. Sains tingkatan 1, matematik tingkatan 1, bahasa Melayu tingkatan 1 dan juga bahasa Inggeris tingkatan 1. Okey. Ada yang tanya KMR tu apa? KMR tu maksudnya kita tadi kan saya sebut KMR tu kita nak buat proses. Kita nak proses, kita nak strukturkan kita punya aktiviti. Okey. Jadi sekarang ni kalau tengok kat sini, saya bagi contoh. Sains dia standard kandungan dia 1.5 iaitu ketumpatan. Tapi standard pembelajaran dia ialah 1.5.6 membuat inovasi objek, makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan. So maksudnya bila kata buat inovasi, maksudnya saya boleh jangka kita nak buat TP 6. Kan? Kita nak buat TP 6. Kita nak merangka something. Menghasilkan satu projek, satu inovasi. Okey, kemudian matematik. Okey, bila sains sebagai tuan rumah. Sains sebagai tuan rumah.
Jadi maksudnya sains dia sebagai induk. Jadi maksudnya subjek lain, okey, tengok matematik. Bila saya nak buat satu inovasi objek, matematik boleh masuk kat mana? Apa matematik nampak dia boleh masuk untuk subjek sains ni, untuk projek saya. So di sini matematik dia kata, okey, dia standard kandungan dia 9.3, sifat sisi 4 dan sudut pendalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey, standard pelajaran dia menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan segi 4. Itu untuk matematik. Kemudian bahasa Melayu pula. Dia kata dia akan memilih standard kandungan dia 3.2, menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang sesuatu perkara. Okey. Jadi standard pembelajaran untuk bahasa Melayu 3.2.1, menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis. Okey, bahasa Inggeris pula. Untuk subjek bahasa Inggeris, standard kandungan dia kata 4.1, communicate intelligibly through print and digital media on familiar topics. Okey, 4.2, communicate with appropriate language, form and style. Jadi standard pembelajaran dia 4.1.5, connect sentences into 2 coherent paragraphs or more using basic coordinating conjunctions and reference pronouns. Okay, 4.2.1, use capital, full stop, commas, in list, question marks and speech mark appropriately at discourse level. 4.2.3, produce a plan of draft of 2 paragraphs or more and modify this appropriately in response to feedback. Jadi kita untuk satu projek PBL ni maksudnya kita boleh masukkan beberapa subjek. Okey, so saya bagi contoh untuk sains. Jadi sains, bila saya kata membuat satu, saya pilih satu inovasi projek, maksudnya saya minta pelajar saya menghasilkan bot menggunakan bahan kitar semula. So kebetulan pada masa ni ialah pada masa PKP lah. Jadi maksudnya pelajar tu dia buat di rumah, dia videokan, okey. So dia hantar link melalui one pages Canva, so hantar, so saya boleh buat pentaksiran. So bagi matematik sama juga. So pelajar, sebab pelajar nak buat bot ni dia melakarkan. So dia melakarkan projek tu, melakarkan model dia tu, so dia tunjukkan cikgu. So cikgu dia boleh buat pentaksiran. Kemudian bahasa Melayu. So bahasa Melayu ni maksudnya dia suruh pelajar dia buat peta writing. Kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Kemudian dia suruh pelajar dia mengarang. Sebab maksudnya tajuk tu masih lagi bersama sebab saya menggunakan bahan kitar semula kan. Okey, kemudian bahasa Inggeris, dia merancang bagaimana pelajar ni sequence, macam mana step by step untuk menghasilkan produk tersebut. So maksudnya secara mudahnya, jadi guru-guru senang membuat pentaksiran. Cikgu Nosia. Ya. Ini kita ada satu soalan daripada Cikgu Satya Kala. Dia tanya, KMR ni sama seperti design thinking ke? Design thinking sebenarnya kita pun akan cerita sekejap lagi kan? Mungkin selepas ni Cikgu Nosia boleh ceritakan sedikitlah kaitan antara KMR ni dengan design thinking ya Cikgu Nosia. Okey, so sekarang ni saya nak, sebab tadi bila saya sebut KMR, okey, sekarang saya sebut pula tentang STEM bersepadu. Okey, bila sebut STEM bersepadu, so kita tengok dululah matlamat pendidikan STEM ni, kita ada literasi STEM. So dalam literasi STEM ni kita nak murid tu berfikir secara logik. So kita nak murid menghasilkan ataupun mencipta idea baru. Murid mereka bentuk dan mencipta produk baru, okey, penggunaan teknologi dan yang sekali menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. So maksudnya ini untuk menghasilkan pembelajaran STEM yang bersepadu. So maksudnya kalau cikgu buat PBL, adakah cikgu buat PBL itu dapat menyelesaikan masalah murid secara kreatif dan inovatif? Maksudnya kalau cikgu ada elemen-elemen ni, kelima-lima elemen ni, maksudnya cikgu telah melaksanakan pembelajaran STEM bersepadu. Okey? Okey. So jadi apa dia STEM? Kalau sebut STEM kan, STEM
S ialah science, T teknologi, E engineering dan M adalah matematik. So sebenarnya orang sekarang ni saya rasa pasal STEM ni memang dah menjadi benda biasa lah pada guru-guru semua. Saya rasa satu Malaysia ni memang tahu pasal STEM. Nak masuk pun pertandingan yang melibatkan STEM. Okay? Program Duta Guru pun dia fokus kepada STEM juga kan. So jadi apa dia STEM tu? Dia kata kat sini an effort to combine some of all of the 4 disciplines of science, technology, engineering and mathematics into one class unit or lesson that is based on connection between the subject and real world problems. So maksudnya kita gabungkan. Yang tadi yang saya tunjuk KMR. Contoh dia, kalau tadi tak ada subjek, ada subjek bahasa Melayu, ada subjek bahasa Inggeris kan. Tapi kalau STEM ni, maksudnya ada sains, teknologi, engineering dan matematik. Sebab tu maksudnya KMR ni dengan STEM bersepadu, saya rasa benda tu dia tak lari jauh pun. Betul tak Cik Ija? Benda tu sama pun. Sebenarnya pada hakikatnya nama jenama je kalau kita tengok kat sini ada KMR, ada STEM bersepadu, ada pembelajaran modular. Why not kita buat satu benda tu serampang dua mata. Kita kill two birds in one stone. Kerja siap dan maklumat dapat serta pengetahuan pun kita terima dalam bentuk pengaplikasian juga. Okey. So tadi kalau saya sebut tadi saya nak sentuh pasal apa dia engineering design process. So hari ni saya banyak guna benda-benda yang kita biasa dengar tapi kita laksana tak kat sekolah. So maksudnya hari ni saya nak cerita bagaimana benda-benda ni KMR, STEM, integrated STEM dengan EDP yang saya laksanakan. Tapi saya cerita dulu apa dia engineering design process. Ni sebenarnya dia adalah model. Kalau tengok kat sini saya paparkan 3 jenis model. Yang pertama, yang ni ialah model dalam program Duta Guru. Okey, yang pertama ni. Yang kedua ni, kalau tengok macam robot ni, ini ialah TMI model. TMI model ni sebenarnya dia sesuai untuk murid sekolah rendah. Okey, kemudian yang ketiga pun ini juga model engineering design process. So maknanya kalau kita tengok kat sini sebenarnya sama, hampir sama. Semua cara yang dia olah tu je nampak yang ni bentuk macam ni kan. Tapi sebenarnya objektif dia tu sama. Maksudnya kita ada kalau kita tengok untuk yang model yang pertama ni, yang model program Duta Guru, ada fasa tanya, fasa sumbang saran, fasa cipta, fasa uji dan juga komunikasi. Okey, kalau kita tengok yang ketiga ni pun sama, ada ask. Lepas tu research the problem. Imagine, develop possible solution, plan, create, test and evaluate prototype, improve. So maksudnya cara yang orang kata cara yang berbeza tapi objektif dia sama. Okey. So bagaimanakah amalan baik di divisi di SMK Megat Dewa? Jadi kat sini saya tunjuk bila saya buat KMR, bila saya buat inquiry, bila saya implementkan engineering design process EDP dalam PBL saya dan saya menggunakan model 5E untuk merangka RPA saya, so automatik 6C itu akan berlaku. So maksudnya kalau saya guna subjek sains, subjek RBT, saya gabungkan dengan subjek RBT, matematik telah menjadi STEM bersepadu kan. Okey, so saya bagi contoh yang pertama apa yang saya laksanakan di sekolah. So kalau tengok kat sini, saya tunjuk dua-dua sekali. Saya tunjuk 5E saya dan saya tunjuk EDP yang saya gunakan. So kalau tengok fasa engage, fasa pelibatan yang pertama ni, pelajar tu memang kita bagi persoalan pada dia. So kita bagi satu masalah, satu case, kita banyak persoalan yang kita bagi supaya pelajar tu berfikir. So kemudian saya akan minta pelajar tu secara individu merangka bagaimana projek yang dia orang nak buat. So yang ni ialah tingkatan 3. Tajuk dia ialah
berkenaan tentang tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik. So maksudnya kita nak ada konsep tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Jadi maksudnya kita nak pelajar tu design. Kita nak suruh orang buat roller coaster menggunakan bahan kitar semula. Okay. So jadi pelajar tu, saya minta pelajar tu plan dulu. Dia lakarkan dulu bagaimana membuat roller coaster tu secara individu. Kenapa kita nak pelajar tu buat secara individu? Sebab kita nak datang daripada idea dia. Sebab bila penting tak yang pelajar kena lakar ni? Ya, penting kalau dalam sains kita nanti dalam soalan periksa dia ada untuk melakarkan inovasi, melakarkan produk. Dia ada satu soalan reka cipta dalam peperiksaan bertulis. Jadi kalau tengok kat sini, gambar yang bawah tu ialah lakaran yang dibuat oleh pelajar secara berkumpulan. So bila dia orang duduk dalam kumpulan, dia orang kena hasilkan satu lakaran yang terbaik. Dan lakaran tu pelajar akan menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan oleh mereka. So maksudnya pada fasa ni, kalau EDP saya di sini ada fasa tanya, di sini ada fasa sumbang saran. Okey, kemudian bila masuk kepada 5E exploration. Jadi pada fasa ni kalau kita tengok EDP, di sini ada fasa cipta, di sini ada fasa uji. Kan? So bila pelajar dah ada hasil, dia ada uji, dia punya roller coaster dia, so saya letak satu syarat supaya PDP kita menarik, maksudnya prototip yang dihasilkan oleh murid tu berkesan dan menarik. So saya letak, okey, buat roller coaster, kita nak jatuhkan guli, guli tu jatuh paling lambat dikira sebagai pemenang. So pelajar ni terpaksa fikir, walaupun dia sebenarnya dia nak menggunakan konsep tenaga keupayaan dan tenaga kinetik, so dia terpaksa fikir konsep lain, iaitu konsep geseran. Kan? So bila dia orang nak buat roller coaster tu, di situ adanya tajuk matematik iaitu tentang lotus. Dia orang kena fikir juga itu. Jadi maksudnya kat sini pelajar buat, kemudian pelajar terpaksa membentangkan dapatan dia orang. So maksudnya di situ dah berlaku 6C. Jadi macam mana saya membuat pentaksiran? Maksudnya pasal menghasilkan, sama ada menghasilkan laporan ataupun dia buat secara video. Jadi senang untuk saya membuat pentaksiran. Cikgu Nota, kat sini ada satu soalan daripada penonton. Cikgu Fatin bertanya, berapa masa untuk siapkan aktiviti ni, Cikgu? Okey, kalau dia depend lah. Kadang dia ambil masa seminggu, kan? Kadang pelajar dia buat kat rumah, dia datang balik buat. Jadi depend. Biasanya saya akan bagi tempoh dalam 2 minggu lah. Okey. Okey, kemudian yang ni contoh masa tahun lepas, pasca UASA. Jadi pelajar buat aktiviti menggunakan EDP dan 5E. Maksudnya fasa-fasa ni berlaku. Fasa yang pertama engagement ni, kalau saya sebut engagement tu maksudnya adanya fasa tanya, fasa sumbang saran. Pelajar duduk bincang, pelajar menghasilkan lakaran, lepas tu dia orang cipta, dia orang uji, kemudian dia orang terang apa produk dia orang kepada rakan-rakan yang lain dan kepada guru. So kita boleh buat penambahbaikan. Sebab tu dalam fasa ni kalau pelajar buat, kalau kita tengok pelajar tu dia boleh uji. Kalau dia rasa silap, kalau dia rasa produk dia tu ada masalah, maksudnya macam ni lah kalau penonton tengok ni, pelajar dah uji. Dia orang buat small car menggunakan bahan kita semula, botol, belon dengan tudung botol, kan. So maksudnya kalau pelajar yang kereta dia tak bergerak, maksudnya dia akan buat penambahbaikan. So jadi senanglah kita tengok sebagai cikgu untuk kita buat penilaian kepada murid. Okey, so ini contoh lain juga. Contoh di mana yang ni saya suruh pelajar buat parachute, tapi parachute tu dia kena jatuh. So saya bagi telur lah, kan, supaya telur tu tak pecah. So pelajar kena fikir macam mana dia nak buat parachute jadi jatuh daripada tingkat 2 tapi tak pecah. So maksudnya kita nak adanya kreativiti dalam kalangan pelajar. Dia orang berfikir. Okey. So yang ni itu saya kata ada yang saya ambil masa 2 minggu, tapi yang ni saya diberi masa 5 jam saya rasa. So saya buatlah dalam masa 5 jam dengan pelajar tingkatan 5.
Jadi saya buat semasa program awal buka sekolah tu. Jadi saya buat aktiviti ni dan kita dapati pelajar dapat menghasilkan produk dia orang dan mudah untuk kita buat pentaksiran untuk PBL murid. Okey, macam mana saya budayakan ilmu yang saya dapat dalam kelas ni kepada rakan-rakan yang lain. So sebenarnya kami dah buat satu bengkel bagaimana merancang RPH kepada penitia-penitia yang lain di SMK Megat Dewa. So lepas dah buat, so kita nak cikgu-cikgu implementkan dalam kelas. So kita ambil satu hari, so kita nak pelajar ni membentangkan produk dia orang kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya untuk sains tingkatan 1. Jadi ada 7 kelas, maksudnya 7 kelas tu dia kena hantar produk dia orang untuk dibentangkan. Yang projek ni kami panggil nama Reruai Ilmu Sains. So saya apa pengalaman ini first time kami buat. Pengalaman dia ada pelajar tu dia tulis teks. Dia terpaksa tulis apa dia nak cakap kan. Tapi bayangkan bila dah 3 jam ni akhirnya dia tak guna pun. Dan kalau tengok yang kat depan ni pengetua saya, itu pelajar, dia duduk tengok projek pelajar tingkatan 1 tapi kelas nombor 7. Maksudnya apa yang kita buat ni dapat memberi keyakinan kepada murid untuk membentang. Mungkin kalau kita bawa pelajar pergi ke pertandingan, pelajar tertentu saja. Tapi apa yang kami buat, lebih ramai lagi pelajar ada peluang untuk membentang produk dia orang. Okey, kemudian kita buat dengan subjek RBT dan subjek ASK. Jadi saya tengok ini untuk tingkatan 2 kan. Jadi saya tengok pelajar ni dia semakin bersemangat dan dia orang ni cuba menghasilkan lebih baik daripada projek budak tingkatan 1 tu. Dan seterusnya ini matematik. Matematik pun menghasilkan satu produk yang saya rasa wow. Dan ada pelajar tu dia menggunakan AutoCAD. Maksudnya dia belajar, dia ambil extra, dia nak menghasilkan lakaran untuk projek plan dan dongakkan untuk dibentangkan semasa Reruai Ilmu Matematik. Jadi saya rasa ini merupakan satu pengalaman yang baik lah yang kita boleh amalkan kat sekolah. Sebab kita buat dalam kelas dan kita hanya minta pelajar tu bentang pada tarikh tertentu. Dan boleh tak, macam tadi saya kata saya buat KMR tu bersama 4 subjek daripada penitia yang berbeza. Tapi boleh tak kita nak buat projek STEM ni daripada sekolah yang berbeza, subjek yang berbeza. Tapi apabila saya mengikuti program Duta Guru kohort 1, jadi salah satu tugasan kami kena menghasilkan satu inovasi. So apa yang saya buat dalam inovasi ini, jadi saya menghasilkan produk dan melibatkan 3 subjek yang berbeza daripada sekolah yang berbeza. Kalau ni 5 orang, maksudnya Cikgu Alfa Kedah, maksudnya dia Cikgu RBT, Cikgu Azizah daripada Pulau Pinang, Cikgu Sains, Cikgu Syarul pun daripada Perak, Cikgu Sains, saya daripada Kedah, Cikgu Sains, kemudian Cikgu Anis, matematik daripada Kedah. So maksudnya kami duduk tempat yang berbeza dan kami masihkan satu produk dan kami masukkan satu elemen SDG. So bila kami bentang dalam simposium kebangsaan, alhamdulillah dapat pembentang terbaik inovasi. Tu kalau tengok tu kami dapat hadiah lagi. Okey, jadi apa yang saya laksanakan, mula kita bincang dalam program Duta Guru tu, kemudian saya implementkan benda tu dengan murid saya. So saya pula kebetulan ada peluang untuk masuk pertandingan di bawah BPG, di bawah anjuran AFF, American Field Services, Intercultural Program dengan kerjasama KPM dan juga AFS Antara Budaya Malaysia. So kita orang masuk dan kita masuk pertandingan tu, alhamdulillah daripada 96 inovasi satu dunia dapat dekat SMK Megat Dewa. SMK Megat Dewa ni ialah sekolah luar bandar. Jadi kita dapati maksudnya apa yang kita buat, bukan kita buat benda luar, benda yang duduk dalam silibus kita. So sebenarnya dia memberi impak kepada murid dan juga kepada PDP kita yang lebih berkesan. So ini saya bagi contoh lah projek tu yang dihasilkan oleh murid. Dengar tak Ija? Dengar tak? Tak berapa dengar. Tak dengar?
Cikgu Nursiah, kita Ya. sebenarnya masa sangat mencuri kita. Nampaknya tu. dah menunjukkan pukul 4.08 kita Okey, ada okey. satu sesi bual Okey. bicara lagi. Boleh tak kita proceed kepada sesi bual bicara kita, Cikgu Nursiah? Sekejap Minta maaf lah saya terpaksa. boleh. Boleh. Sikit je lagi Cikgu Ijah, sikit je lagi. silakan. So maksudnya kat sini saya nak ceritalah, maksudnya kesan daripada tu murid saya telah berjaya untuk dapat satu program exchange student. Bila dia orang menang tu kan, dia dapat satu program exchange student dengan scholarship 18K. Jadi apa lagi impak, saya nampak pelajar yang saya bawa daripada ni, yang bentang tu, so dia dapat, kita nampak kemenjadian dia, dia dapat menjadi tokoh, ikon kan. Jadi maksudnya daripada perkara, orang kata daripada bilik darjah kita bentuk dan kita dapat menghasilkan kemenjadian murid. Dan saya nak share, yang ni yang nak share sangat Cikgu Ija no. Result SPM baru ni, bila saya buat inquiry, bila saya buat pendekatan pembelajaran saya macam tu, apa yang saya dapati, SPM baru ni pelajar saya dapat menghasilkan A, sains. So maksudnya subjek lain tak A sains. Dan pelajar ni bukan kata pelajar yang cemerlang, pelajar yang sebenarnya pernah gagal dalam ujian-ujian. Jadi saya rasa, maksudnya apa yang saya gunakan, implementkan dalam PDP saya rasa sangat berkesan. Jadi itulah yang saya nak kongsikan dengan Cikgu Ija, dan sekarang saya serah balik kepada Cikgu Ija untuk slot seterusnya. Okey, terima kasih di atas perkongsian yang memang sangat-sangat dicemburui oleh masa yang berjalan dengan pantasnya. Tak terasa kan? Dan tahniah juga kepada semua warga CDL, penonton siri CDL Hands On pada petang ini. Kita dah hit 500 participants pada hari ini. Tahniah buat semua kerana sentiasa kekal sehingga ke hujung acara. Maka kita pergi kepada sedikit recap lah daripada perkongsian Cikgu Nursiah tadi, di mana ada 3 komponen dalam PDP kita, iaitu pedagogi, kandungan dan pentaksiran. Jika kita bentuk dan kita rekakan dia menggunakan satu sistem pemikiran yang betul dan direncanakan dalam pelaksanaan yang tepat, insya-Allah akan menghasilkan kemenjadian murid yang maksimum. Maka kita menginjak kepada sesi sembang santai bersama Puan Nur Anizah binti Jamal, iaitu selaku pengetua SMK Megat Dewa. Kita ingin mendengarlah sedikit perkongsian daripada Puan Anizah tentang bagaimana tindakan beliau sehingga mencapai pelbagai kejayaan di peringkat dalam negara maupun luar negara terhadap kecemerlangan SMK Megat Dewa ini. Puan Anizah, boleh kita mula bicara kita sekarang? Boleh. Baiklah, setelah melihat perbentangan Cikgu Nursiah tadi, kita dapat lihat banyak perubahan dan amalan yang telah dilaksanakan di SMK Megat Dewa. Jadi, selaku seorang pengetua, bagaimanakah Puan memainkan peranan untuk membudayakan amalan ini sehingga mencapai kejayaan yang maksimum ini? Silakan Puan. Terima kasih Ija. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua yang menonton pada petang ini ya. Jadi selaku seorang pengetua lah, saya merupakan central figure yang tu tak dapat dinafikan lah di sekolah sebagai pemimpin instructional sekolah. Jadi saya ni mestilah sebagai tempat rujukan cikgu-cikgu, pakar runding lah kata orang, tempat berbincang. Jadi apa yang penting, saya perlu ada satu hala tuju yang jelas untuk semua guru-guru saya di Megat Dewa. Jadi kalau Puan Nursiah dia dah bawa satu kata perkara yang agak menarik di Megat Dewa tu, jadi saya tak nak Puan Nursiah seorang-seorang. Saya nak semua guru, maknanya kita bersama-sama. Kata orang, kita ada satu pasukan yang hebat, satu pasukan sekolah yang mana pula suara? Puan Anizah boleh mute. Okey. Minta maaf, sorry. Okey, jadi sebagai seorang pengetua lah, jadi saya perlu menjadi seorang knowledgeable untuk semua guru-guru saya. Jadi kalau saya cakap kata orang tak serupa bikin, jadi mungkin cikgu pun dia tak nak ikut saya. Jadi kita nak buat perkara yang besar di sekolah. Jadi yang pertama saya perlu mewujudkan iklim sekolah yang terbaik lah.
Okey, jadi kebetulan waktu saya datang tu waktu PKP, jadi dalam keadaan sekolah pula sedang dalam modul 6 KMR TS25. Jadi kita selesaikan yang tu dulu, kita bagi kefahaman pada semua guru dulu. Jadi lepas tu kita pergi kepada modul 7, 8, 9 sampailah ke era pembudayaan. Jadi kita tak nak STEM saja, kita nak gerakkan apa yang dibuat oleh Puan Nursiah ni kepada semua guru. Saya nakkan anak-anak pelajar di SMK Megat Dewa ni kemenjadian dia secara holistik, secara menyeluruh. Jadi saya kena caknalah, saya kena sentiasa memantau apa yang berlaku di sekolah tu. Jadi saya lihat banyak PDP-PDP, aktiviti-aktiviti menarik yang berlaku di sekolah. Jadi itulah yang menyebabkan kita duduk, saya duduk berbincang dulu beberapa orang guru dengan Puan Nursiah, dengan pentadbiran. Jadi kita wujudkan satu kumpulan think tank sekolah untuk kita kata orang bergerak lagi ke arah yang lebih besar. Jadi masa itulah kita bincang dan akhirnya kita menghasilkan satu panitia, satu showcase setiap bulan. Jadi kita dah bergerak ke depan lagi. Jadi bila kita nampak panitia pun dah nampak. Kita bagi pada panitia sains dulu lah sebab diorang ni dah biasa. Jadi supaya yang lain tu dia jadi contoh. Sebab saya jadi pengetua, saya tak suka jadi pengetua yang kata orang ditakuti, digeroni. Jadi saya lebih suka kepada dua hala. Cikgu boleh jumpa saya, berbincang dengan saya bila-bila masa menyuarakan idea masing-masing. Jadi sebab itulah kalau tengok tu memang macam-macam lah yang dibuat sepanjang reruai tu. Jadi antaranya lah kesan daripada reruai itu juga bukan setakat panitia, kata orang 4 panitia itu saja. Jadi apa yang saya nampak English, panitia bahasa Inggeris juga bergerak. Mereka sendiri jumpa saya cakap, cikgu kami nak buat podcast. Jadi pelajar-pelajar ni kalau tengok tu di SMK Megat Dewa ni 90% pelajar ialah pelajar B40. Jadi pelajar yang bukan datangnya daripada latar belakang bahasa Inggeris yang baik. Jadi mereka nak buat tim podcast ni maknanya semua pelajar-pelajar ni dia buat sendiri daripada skrip, recording, cuma yang cikgu tu sebagai pemudah cara atau pembimbing. Jadi dan kita dah banyaklah siri-siri podcast yang dibuat yang kita bagi pada pelajar-pelajar di SMK Megat Dewa juga ya. Jadi kemudian maknanya selain daripada itu, hasil daripada program reruai ni yang kita dah bentuk pelajar untuk bercakap dan sebagainya. Kalau dulu kita ada macam tadi kita tengok Shikin tu lah, dia sebagai kata orang ikon PSS ataupun TV PSS sekolah yang dipanggil MD Channel. Tapi selepas daripada kita buat reruai ni, pelajar-pelajar yang nak jadi wartawan, cameraman dan sebagainya semakin ramai. Jadi itu pun kita nampak impact daripada apa yang kita buat bila kita melaksanakan STEM bersepadunya, KMR-nya dan sebagainya. Okay? Dan sejarah panitia pendidikan seni, kalau cikgu tengok dalam gambar tu, itu ialah galeri seni SMK Megat Dewa. Jadi dalam ni pun kita pamerkan hasil-hasil pelajar. Jadi semua pelajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 terlibat dalam program kata orang membudayakan pelajar-pelajar di SMK Megat Dewa kepada kemenjadian murid yang cemerlang sebab mereka nak dapatkan PBD, TP6, mereka nak dapatkan kata orang yang terbaiklah untuk sijil-sijil PAJSK mereka juga. Okey. Jadi sebagai seorang pengetua juga saya sentiasalah menggalakkan anak-anak pelajar saya dan guru-guru saya sentiasa berinovasi. Kalau diorang nak kembangkan setinggi mana, saya kata kembangkanlah, terbanglah setinggi yang mereka boleh. Jadi kalau tengok tu bilik Eureka STEM tu, yang ni di bawah Cikgu Nursiah lah, guru cemerlang SMK Megat Dewa. Jadi dalam tu ialah hasil kerja murid yang kita letakkan, kita pamerkan. Jadi pelajar-pelajar boleh masuk tengok pada waktu rehat. Jadi mereka ni seronok bila hasil kerja mereka kita letakkan di sini. Jadi saya sentiasa memberikan kata orang sokongan pada semua guru-guru saya
bila mereka nak menghasilkan yang terbaik. Ya. Kemudian baru-baru ini juga kita mendapatlah offer daripada ataupun tawaran daripada SMK Sultanah Asma untuk jemputan menyertai program Sister School. Jadi program ini ialah program pengantarbangsaan bersama dengan Sekolah Menengah SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman Yogyakarta, SMP Muhammadiyah Boarding School, SMP Muhammadiyah 2 Kalasan. Jadi saya tak pasti Pak Ari Gunawan join tak, sebab dia berminat sangat dengan STEM, program STEM yang dihasilkan di Megat Dewa ni. Jadi sebagai pengetua, apa saja peluang kita ambil. Kita nakkan maknanya pelajar kita bukan saja kalau sebelum ni di sekolah, tapi sekarang ni pelajar kita dia dah bergerak ke peringkat international, mereka dah berani bercakap. Dan satulah yang mungkin saya ingat, seorang pelajar asrama SMK Megat Dewa ni jumpa saya, cikgu, kalau dulu sebelum buat reruai ni cikgu, saya ni tak berapa nak faham matematik tu sebab susah cikgu. Tapi lepas kita buat reruai ni cikgu, bila adanya program macam ni, saya terang kat kawan, saya belajar, saya faham, kata orang kalau skala dia kalau 1 hingga 10, sekarang ni dah 10 cikgu. Dulu saya faham 2/10 dia kata. Jadi itulah yang saya nampak cikgu-cikgu yang ada di sini, cikgu-cikgu buatlah, buat yang terbaik. Kita buat tu bukan kita nak mencari nama, tapi kita nakkan pelajar kita tu mencapai kejayaan yang cemerlang satu hari nanti. Jadi bagi saya, apa yang dibuat di SMK Megat Dewa mungkinlah tak sehebat sekolah-sekolah yang katakan orang sekolah elit, tapi sebagai sebuah sekolah luar bandar yang 90% pelajarnya ialah pelajar B40, kami warga SMK Megat Dewa ni memang kata orang terharu, rasa seronok, kemudian rasa macam kepuasan bekerja cikgu-cikgu, murid-murid yang belajar di sekolah tu memang kata orang suka, seronok sangat berada di SMK Megat Dewa tu. Jadi Ija, saya rasa menjawab kot persoalan saya. Yes, sangat sekali dan saya nampak dekat sini dalam meeting chat pun ramai cikgu-cikgu terinspirasi dengan apa yang telah dijalankan, segala inisiatif yang telah dijalankan yang telah beroleh kejayaan dan menjadi inspirasi kepada guru-guru di sekolah lain juga untuk terus bersama-sama menggembleng tenaga di sekolah masing-masing juga. Jadi soalan yang mungkin yang terakhirlah untuk Puan pada hari ini, apakah cabaran dan halangan yang Puan hadapi sepanjang merealisasikan perubahan ini? Sabar ya cikgu-cikgu. Okey, jadi kalau kita nak buat sesuatu tu pastinya ada cabaran, ada halangan. Tapi apa yang selalulah saya tekankan kepada cikgu-cikgu, cabaran tu, halangan tu, kita jadikan dia sebagai satu peluang. Yang tu yang kata-kata yang selalu saya terapkan kepada cikgu-cikgu saya lah. Jadi biasanya cabaran tu rungutan, kekangan masa. Sebab kadang-kadang tak sempat buat yang ni, mai yang ni, tak buat yang ni kan, macam-macam. Kemudian bila kita nak buat sesuatu yang baru, dia kita rasa berat. Cikgu akan rasa berat. Tapi tak apa. Saya selalu cakap yang tu kat cikgu saya. Jadi macam mana nak buat. Jadi kita ada pakar. Cikgu Nusa tu ialah guru cemerlang. Jadi dia sangat membantu guru-guru di SMK Megat Dewa untuk kata orang kalau tak tahu, kita belajar supaya kita lebih tahu kan. Kemudian murid peringkat awal tu malu untuk bercakap, lebih-lebih lagi kalau saya ada pelajar yang dari kata orang kategori cemerlang, sederhana dan lemah. Jadi saya minta pelajar sampaikan kategori lemah tu pun bercakap. Jadi boleh, bukan mereka tak boleh. Hari pertama malu, hari kedua dah boleh sikit. Kemudian nak menyediakan bahan-bahan. Kita pun faham pelajar di SMK Megat Dewa tu kadang-kadang susah sebab diorang nak ke pekan, diorang nak mencari barang-barang tu agak sukar. Tapi guru-guru di SMK Megat Dewa ni dia sangat membantu, sangat kata orang tidak kedekut, selalu maknanya konsep bersedekah itulah di sekolah. Kemudian ada jugalah isu-isu seperti pelajar ponteng dan sebagainya. Jadi sebagai pengetua kita
sentiasa membantu cikgu-cikgu kita ni supaya kita buang perkataan kata orang mustahil tu. Saya cakap cikgu-cikgu, tiada yang mustahil dalam dunia ni. Semuanya kita boleh laksanakan kalau kita nak buat. Dan alhamdulillah cikgu-cikgu di SMK Megat Dewa tu memang bersama-sama dengan saya. Sebab selalu saya cakap kalau kita naik bas, saya sebagai pemandunya, cikgu-cikgu janganlah duduk dekat bawah. Semua orang mesti duduk atas bas sekali dengan pengetua. Jadi alhamdulillah dengan motivasi dengan hubungan saya dan cikgu-cikgu yang agak rapat tu, tiada perkara yang mustahil untuk kita laksanakan di SMK Megat Dewa. Dan tambahan lagi, PIBG Sekolah SMK Megat Dewa ni dia sangat membantulah. Apa saja yang kita mohon selalunya diberi bantuan. Jadi saya rasa itu saja, Ija. Okey, terima kasih di atas perkongsian kedua-dua insan hebat kita ini. Terima kasih Puan Nur Anizah dan terima kasih kepada Puan Nur Siah juga selaku penyampai kepada sesi hands-on pada hari ini. Okey, so kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi cikgu-cikgu bolehlah saya simpulkan di sini bahawasanya jika kita ada satu hala tuju yang jelas, kita kumpulkan pasukan think tank serta ahli-ahli yang kita ingin berkolaboratif. Seterusnya kita laksanakanlah ia secara berjemaah dan seterusnya demi pembudayaan kita perlu bekerja secara berkumpulan. Seterusnya lakukannya dalam bentuk pembudayaan, seterusnya maka akan terhasillah kelestarian sesuatu inisiatif supaya ia tidak berakhir pada satu hujung program itu sahaja. Baiklah, cikgu-cikgu boleh kongsikan pendapat cikgu-cikgu tentang perkongsian pada hari ini menggunakan Mentimeter, dan juga saya tengok di ruangan chat pun dah banyak feedback yang kami terima. Terima kasih kerana setia hingga ke hujung acara. Okey, sedikit perkongsian tentang siri CDL pada minggu hadapan. Okey, pada minggu hadapan kita akan bersama dengan Cikgu Emily Syafirah binti Zamrud untuk CDL Hands-on Online Session Series 94 membawakan topik pendidikan hari ini, tradisional atau digital. Wah, satu topik yang menarik ini cikgu-cikgu. Jangan lupa setia dengan CDL Hands-on Online Session setiap hari Jumaat mulai pukul 3 sehingga 4:30 petang. Dan sekiranya cikgu-cikgu ingin melihat recording untuk sesi-sesi yang ke belakang, cikgu-cikgu boleh reach out us at our YouTube Connecting Dots Learning. Ya. Alright, so tibalah masanya kita kepada acara yang terakhir, iaitu acara sesi bergambar, dan juga link-link juga telah dikongsikan di sini untuk cikgu-cikgu isikan untuk mendapat merit bagi kehadiran dan juga untuk mendapatkan sijil pada hari ini. Baiklah cikgu, tiba kita kepada acara yang terakhir, iaitu acara bergambar. Okey. Sebelum melabuhkan tirai CDL pada hari ini, last but not least, terima kasih kerana setia sehingga ke hujung rancangan, dan hingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, Cikgu Ija.